Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Rafizah Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis pembukaan dan sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-43. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan ASEAN harus meneruskan tumpuan dalam memperkukuhkan kerjasama untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat perkembangan ekonomi dan pembangunan sosial di sebalik ketegangan geopolitik yang kian meningkat menimbulkan risiko kepada pemulihan ekonomi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan ASEAN harus meneruskan tumpuan dalam memperkukuhkan kerjasama untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat perkembangan ekonomi dan pembangunan sosial di sebalik ketegangan geopolitik yang kian meningkat menimbulkan risiko kepada pemulihan ekonomi. Ke arah itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan kepentingan menyokong idea-idea baharu yang dapat menyumbang ke arah peningkatan daya saing dan kedayatahanan serantau bagi jangka masa panjang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 yang berlangsung di Jakarta Convention Centre, Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke majlis pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 yang turut dihadiri oleh ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, Republik Demokratik Timur Leste, Republik Rakyat Bangladesh dan Kepulauan Cook. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN dan isteri Ibu Hajah Iriana Widodo. Majlis dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way. Ini diikuti dengan ucapan pembukaan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Republik Indonesia untuk mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan di Jakarta. Majlis penyampaian ASEAN Prize juga telah diadakan. Awang Haji Muhammad Iqbal Fakhri bin Haji Damit dari negara Brunei Darussalam dianugerahkan ASEAN Prize 2022. Manakala Nguyen Thi Tuyat Min dari Republik Sosialis Vietnam menerima ASEAN Prize 2023. Majlis juga menyaksikan pelancaran ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke sidang-sidang kemuncak ASEAN di Jakarta pada tahun ini juga menunjukkan keakraban Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama para pemimpin lainnya. Ia juga merupakan peluang bagi meneruskan perbincangan bagi meningkatkan usaha-usaha komuniti ASEAN serta kerjasama bersama rakan-rakan dialog ASEAN.
Bagi ASEAN Prize 2022, anugerah diberikan kepada Abang Haji Muhammad Iqbal Fakri bin Haji Damit atas kepimpinan aktif beliau dalam gerakan belia dan kesukarelawanan, khususnya memberikan bantuan kepada orang-orang kehilangan tempat tinggal sekaligus menjiwai semangat komuniti ASEAN yang berorientasikan rakyat dan berdaya tahan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN lainnya dan Republik Demokratik Timur Leste bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-43. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sesi plenari tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Hun Manet, Perdana Menteri Kerajaan Kemboja dan Tuan Yang Terutama Keirala Zanana Gusmao, Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste ke sidang kemuncak tersebut. Dalam titah, baginda menekankan bahawa ASEAN berada dalam kedudukan yang baik untuk pertumbuhan berterusan dengan rantau ini dijangka berkembang sebanyak 4.6% pada tahun 2023 melebihi jangkaan global sebanyak 3%. Baginda bertitah meskipun berhadapan dengan cabaran-cabaran akibat pandemik COVID-19, ASEAN terus memanfaatkan kemajuan dalam revolusi industri keempat. Dalam hal ini, baginda mengalu-alukan cadangan untuk menubuhkan ASEAN Digital Economy Framework yang akan menyediakan asas kukuh bagi ekonomi digital ASEAN yang selamat dan saling berhubung sekaligus membukakan peluang dan meningkatkan keyakinan di rantau ini. Menyentuh mengenai perubahan iklim, baginda menegaskan bahawa ia kekal menjadi cabaran global yang memerlukan tindakan bersepadu yang segera dengan kebakaran hutan yang dahsyat, jerebu dan cuaca ekstrim telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan kewangan yang besar. Oleh itu, baginda menzahirkan kegembiraan atas pemeteraian Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Climate Change yang akan berpusat di Bandar Seri Begawan dan seterusnya menyatakan penghargaan kepada rakan-rakan ASEAN atas sokongan mereka. ASEAN Centre for Climate Change, titah baginda bukan sahaja menampilkan teknologi terbaharu, malah ia juga akan membentuk strategi ke arah mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau melalui analisis penyelidikan dan pendekatan inovatif. Ia juga dijangka merumuskan cadangan-cadangan dasar untuk memastikan kedayattahanan rantau ini dalam menangani perubahan iklim. Terdahulu, Tuan Yang Terutama Presiden Republik Indonesia dalam ucap tamanya antara lain menekankan kepentingan ASEAN bagi memelihara perpaduan dan sentraliti dalam memastikan rantau ini kekal aman dan stabil. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan sokongan kepada Tuan Yang Terutama Sonise Sipandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao dengan negara tersebut akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun depan dan seterusnya menyampaikan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama selaku pengerusi ASEAN terhadap usaha-usaha beliau di sepanjang tahun ini. The establishment agreement for the ASEAN Centre for Climate Change hosted in Bandar Seri Begawan. Sesi plenari tersebut juga telah memberikan peluang kepada pihak International Monetary Fund dan World Bank untuk membentangkan perkembangan ekonomi global semasa sesi plenari tersebut. Ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN menekankan perlunya ASEAN menjadi lebih adaptif, responsif dan berpandangan jauh agar dapat menjangkakan peluang-peluang dan menangani cabaran-cabaran di masa akan datang agar ASEAN terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, ASEAN Concord keempat, ASEAN Leaders Declaration on ASEAN Human Rights Dialogue, ASEAN Leaders Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth, ASEAN Declaration on Strengthening Disability Inclusive Development for a Resilient and Prosperous ASEAN Community, ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis,
ASEAN Leaders Statement on the Development of the Digital Economy Framework Agreement, ASEAN Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia, ASEAN Declaration on Gender Equality and Family Development, ASEAN Declaration on Sustainable Resilience, ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Session of Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC COP28, dan ASEAN Blue Economy Framework telah diluluskan. Rentas sektor penyelarasan dan dialog perlu diadakan di bawah inisiatif Kelestarian Komuniti Ekonomi ASEAN. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah hari ini menyampaikan sumbangan kewangan keseluruhannya berjumlah RM133,013 kepada beberapa buah keluarga yang memerlukan bantuan dan 64 buah masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku ahli lembaga pengarah yayasan dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan, menyampaikan bantuan berupa sumbangan kewangan kepada Dayang Munah binti Subuh dari Kampung Parit Belayang, daerah Tempurung, bagi membaik pulih kediamannya. Juga menerima sumbangan kewangan 10 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan rumah roboh di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutung. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan, menyerahkan sumbangan kewangan khusus kepada 64 buah masjid, surau dan balai ibadat bagi mengadakan majlis sempena Maulidur Rasul. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Ekonomi digital penting dan menjadi keutamaan dalam agenda Komuniti Ekonomi ASEAN AEC yang dapat menggalakkan ASEAN untuk terus mengekalkan momentum yang terbaik ke arah membina ASEAN yang lebih bersepadu secara digital dan lebih kekal berasaskan peraturan dan kedayasaingan di peringkat global. Perkara itu digariskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa menghadiri mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN AECC ke-23 pada 3 September lalu di Jakarta, Indonesia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah turut menekankan mengenai rentas sektor penyelarasan dan dialog perlu diadakan terutamanya di bawah inisiatif Kelestarian AECC yang memerlukan kerjasama erat antara kerajaan dan pihak berkepentingan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Erlangga Hartarto, Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Indonesia. Mesyuarat dihadiri oleh menteri-menteri AECC daripada 10 negara anggota ASEAN sementara Timur Leste sebagai pemerhati. Juga hadir Tuan Yang Terutama Dr. Kao Kim Hon, Setiausaha Agung ASEAN. Semasa mesyuarat, Menteri-Menteri AECC mengkaji semula kemajuan di bawah AEC termasuk kemajuan 16 keutamaan penyampaian ekonomi Indonesia. Jemaah Menteri juga bertukar-tukar pandangan mengenai inisiatif rentas tonggak AEC berkaitan kelestarian dan pendigitalan serta kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Pelan Tindakan AEC 2025.
Menteri-Menteri AECC juga bersidang untuk mesyuarat retreat khas dengan menteri-menteri terlibat dalam perbincangan dan bertukar-tukar pandangan mengenai agenda AEC pasca 2025, terutama dalam melakar wawasan integrasi ekonomi ASEAN secara strategik bagi tempoh 20 tahun akan datang. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun barat daya dengan angin barat daya adalah dominan. Dengan keadaan atmosfera yang stabil, negara Brunei Darussalam diramal akan mengalami keadaan cuaca aktif bermula pada malam ini 5 September 2023 sehingga Sabtu 9 September 2023 dengan hujan lebat dan berpetir sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Hujan juga dijangka berlaku dari semasa ke semasa. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut perairan Brunei pada amnya berombak diparas sedikit dengan ketinggian ombak antara perpuluhan 4 dan perpuluhan 8 meter dan dijangka meningkat ke paras sederhana sehingga 1.5 meter pada hari Jumaat dan hari Sabtu, terutama di kawasan lepas pantai. Ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Rombongan program pertukaran belia negara Brunei Darussalam dan Republik Korea meneruskan sesi lawatan hari ini ke daerah Tutong. Ikuti bahan mengenainya sebentar lagi. As we grow older, our dreams become deeply rooted in us. Though the path in front of us may be difficult, with the support of those around us and the guidance of Laksamana College of Business, we can achieve so much more beyond our imagination. Dare to dream and branch out to journey farther than ever before. With LCB, we inspire to be extraordinary. Pelbagai ilmu dan persefahaman kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik diperoleh semasa 12 rombongan belia Republik Korea mengadakan lawatan ke daerah Tutong. Rombongan tersebut berada di negara ini bagi program pertukaran belia antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Pagi tadi, rombongan belia Republik Korea mengadakan lawatan di Lamin Warisan Kampung Tanjung Maya. Lawatan memberi peluang kepada rombongan untuk mengenali khazanah budaya dan tradisi masyarakat Tutong. Rombongan juga membuat lawatan ke 7 rumpun keluarga Nayan Mukim Lamunin. Hadir Awang Muhammad Sufian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Di sebelah petang, rombongan mengadakan sesi perkongsian kebudayaan bersama Pergerakan Belia Tutong Impak di Pusat Belia Tutong. Para penjaja dan pengendali makanan diingatkan untuk mematuhi amalan kebersihan makanan yang baik serta mengamalkan penyediaan makanan yang betul dengan memastikan keselamatan dan kualiti makanan diberi keutamaan sewaktu berjaja. Perkara tersebut ditekankan semasa taklimat keselamatan dan kualiti makanan bagi penjaja-penjaja gerai kawalan Jabatan Daerah Tutong dan penjaja gerai makan kawalan Jabatan Bandaran Tutong. Taklimat yang diadakan oleh Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Bandaran Tutong berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong pagi tadi. Lebih 50 orang penjaja dan pembantu gerai bagi gerai-gerai kawalan Jabatan Daerah Tutong dan gerai makan kawalan Jabatan Bandaran Tutong menghadiri taklimat yang disampaikan oleh pihak Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA. Taklimat juga mengongsikan peranan BDFA sebagai sebuah badan berkanun pengawal sedia dan pihak berkuasa ke atas keselamatan dan kualiti makanan di negara Brunei Darussalam di samping menggariskan usaha bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong.
Lebih 20 pelajar kejuruteraan kimia di bawah program usaha sama antara Politeknik Brunei dan Hengi Industries Sendirian Berhad melanjutkan pengajian mereka ke Republik Rakyat China. Butirannya selepas ini. It's time to go beyond the digital banking revolution. With Olive Tap to Pay, using a new card tokenization technology, you can pay using your debit or credit cards, giving you even more convenience to reimagine your future. This is the Olive mobile application by BIBD at Tamil Berhad. 29 pelajar kejuruteraan kimia di bawah program usaha sama antara Politeknik Brunei dan Hengi Industries Sendirian Berhad melanjutkan pengajian mereka selama 1 semester di Lanzhou Petrochemical University of Vocational Technology, Republik Rakyat China. Program antara lain bertujuan mengasah bakat pelajar tempatan dengan memberikan mereka kemahiran dan latihan yang diperlukan bagi memastikan kesediaan bekerja. Program tersebut menawarkan diploma 3 tahun dalam bidang kejuruteraan kimia. Peluang seumpamanya setentunya akan memperluaskan lagi masa depan kerjaya para pelajar. Dalam usaha membudayakan masyarakat membaca, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengadakan siri kelima webinar Galakan Budaya Membaca 2023. Webinar diisi dengan pembentangan bertajuk Bertemanlah dengan Al-Quran oleh Dayang Siti Nur Aini binti Haji Muhammad Hashim, Guru Agama Terlatih Bahagian Penyebaran Dakwah Kaunseling, Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Agama. Pembentangan antara lain menyentuh kebaikan berdamping dengan Al-Quran. Manakala pembentangan kedua bertajuk Interaksi dalam Seni Lakonan disampaikan oleh Awang Muhammad Khairul Insan bin Mardini, pengasas bersama Medley House Production. Jelasnya kepentingan interaksi meningkatkan kreativiti seseorang dan menggalakkan penerokan. Para majikan diingatkan agar tidak melanggar sebarang akta dan peraturan imigresen dan memastikan para pekerja melakukan kerja seperti yang ditetapkan. Ini berikutan penahanan seorang lelaki warga asing yang didapati tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh dan merupakan pekerja lari dari majikan. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK dalam siaran medianya memaklumkan penahanan dibuat semasa Opsakat JIPK 119/2023 yang dijalankan semalam ke atas bilik sewa pekerja asing di Kampung Sungai Taring Lumut di daerah Belait. Sampel pengujian kawalan doping luar pertandingan yang diambil oleh pihak Jawatankuasa Anti-Doping Brunei Darussalam BDADC sebelum kejohanan Sukan Asia Tenggara Sukan C Phnom Penh 2023 didapati positif. Pengesahan keputusan ujian diterima dari Makmal Anti-Doping Doha, Qatar bagi analisis sampel atlet badminton dan dilaporkan penemuan bahan terlarang dalam sampel berkenaan iaitu Anabolic Androgenic Steroids AAS. Bahan tersebut disenaraikan dalam senarai bahan yang dilarang penggunaannya di dalam dan di luar waktu pertandingan oleh World Anti-Doping Agency WADA. Setelah siasatan dijalankan, Jawatankuasa Pengurusan Keputusan BDADC memutuskan atlet yang terlibat adalah digantung daripada sebarang penyertaan kejohanan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa termasuk mengikuti sebarang latihan bagi tempoh 4 tahun. Bagaimanapun, atas kerjasama dan pengakuan awal atlet tersebut, tempoh penggantungan dikurangkan menjadikan 3 tahun dari 24 Jun 2023 hingga 24 Jun 2026. Semua pingat, kutipan mata dan hadiah akan ditarik balik. Persatuan Badminton Kebangsaan Negara Brunei Darussalam juga dikehendaki membayar balik kemudahan yang diberikan kepada atlet atas perbelanjaan kerajaan semasa menyertai kejohanan Sukan C Phnom Penh 2023 iaitu allowance sara hidup sebanyak RM300 dan tiket penerbangan sebanyak RM1,930.
Skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam akan mengadakan perlawanan persahabatan menentang Sabah FC. Perlawanan dijadual berlangsung malam esok di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Brakas. Orang ramai dialu-alukan untuk datang bagi sama-sama memberikan sokongan padu kepada skuad negara. Tiket masuk berharga RM5 akan mula dijual pada pukul 2 petang esok.